yang kedua dalam bab 6. Okay, subtopik yang kedua dalam bab 6. Boleh nampak sharing ni? Boleh nampak apa yang cikgu share? Boleh cikgu, boleh. Alright, good. Okay. Kalau Boleh, boleh tiba-tiba cikgu. tak nampak apa yang cikgu share, cikgu cakap saja tapi skrin tak bergerak, kamu tolong maklumkan pada cikgu ya. Okay, baik. So kita nak pergi pada subtopik yang kedua dalam bab 6. Bab 6 tajuknya adalah jadual berkala. So ada 3 subtopik. Yang pertama pengelasan unsur, campuran dan sebatian. Okay, so hari ni kita nak pergi pada 6.2 campuran. Okay, so apa yang kamu nak belajar dalam topik ini adalah yang pertama, berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan seharian. Okay. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal. Okay. So basically kita nak tahu dalam topik ini contoh campuran dalam kehidupan seharian. Okay. Kemudian yang kedua kita nak tengok bagaimana kita nak asingkan campuran. Okay. Contoh garam. Okay, sebelum dia menjadi garam, dia adalah campuran sebatian tertentu dengan air. Okay, jadi macam mana nak asingkan semula garam itu, kita nak bezakan garam dengan air tersebut. Okay, garam tu jadi macam mana? Sebab kita keringkan dia, kita dah pisahkan air yang ada dalam larutan garam tersebut dan kita dapat hanya garam sahaja. Hablo garam. Yang apa garam yang kamu dapat yang kamu guna dalam di dapur tu adalah kita sebut dia sebagai hablo garam. Sama juga dengan gula. Okey, gula yang kita bancur dengan air tu. Okey, dia adalah campuran air dengan sebatian gula tu lah. Okey, campuran gula tu. Jadi kita nak asingkan dia, kita pisahkan gula tu dengan hablo tu. Kita melalui proses-proses tertentu. Okey. Okey, now. So, cikgu paparkan kat sini. Okay, cikgu panggil dia ABC, ais batu campur. Cikgu tak pasti kamu panggil dia apa. Okay, so cikgu nak buat aktiviti sikit. Ikut soalan tu, apakah bahan-bahan yang ada dalam ais batu campur. Okay, so kita buat aktiviti sikit. Okay, so kamu boleh scan QR code ini ataupun kamu type URL ni classpoint.apps. Boleh buat sekarang? Okay, dapat tak buat sekarang? Okay, kamu type ni. Sekejap cikgu escape dulu. 25310. Okay, kita buat aktiviti sikit ni. Okay, kamu type. Kamu tengok dekat message CLASSPOINT.app. Okay, kamu type dekat kamu punya Chrome, Google tu. Okay, classpoint.apps. Kemudian dia akan minta kamu, kejap classpoint.app. Okay, buat macam cikgu buat ni classpoint.apps. Okay. Okay, so kamu masukkan class code. Class code cikgu tadi apa? Sekejap ya. Apa dah cikgu apa class code dia? Kamu buat dengan cikgu Okay, 25310. Okay, class code dia adalah 25310. Okay, 25310. Okay, kemudian kamu klik join. Boleh ke buat? Davidson, Cynthia, dapat buat tak?
Yang ni tak perlu install Tak perlu install. Kamu tulis saja kat sini. Class.point.apps. Okay, cikgu patah balik. Okay, kamu pergi dekat Google ni. Okay. Okay, kamu pergi dekat Google. Kemudian kamu tulis sini. Kamu tulis dekat URL ni. classpoint.app. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, kemudian kamu tulis class code dia. Class code dia tadi apa? 25310. Kamu tulis nama kamu. Okay, cikgu tulis nama cikgu Esma. Okay, kemudian kamu klik join. Okay, so akan jadi macam ni lah nanti. Sekarang cikgu show cikgu punya soalan ni tadi. Dia akan keluar macam ni. Okay, so boleh cikgu boleh tengok kat sini ada nama cikgu kat sini. Okay, so kamu buat dulu, cuba. Dapat buat tak? Cynthia? Saya punya tidak dapat. Kamu klik dekat tu ke? Dekat web tu? Dah cuba buat macam cikgu buat tadi? Kamu pergi dekat message tu. Message Google Meet tu. Okay. Tengok message dekat Google Meet tu. Ada cikgu letak link account link tu. Classpoint.app. Cuba dulu cuba. Dapat tak? Saya punya tidak dapat. Okay. Dah dapat dah, Cynthia. Okay, masukkan kod dia. Kod dia 25310. 25310. Kod ni kamu tengok dekat slide cikgu ni ada kod. Kelas kod 25310 dekat slide ni ada. Masukkan nama kamu, masukkan kod. Okay, ini kita cuba aplikasi baru. Yes, I got it. Jinya. Okay, Jinya boleh letak jawapan kat sana. Okay, Cynthia boleh cuba. Cuba sampai dapat. It's okay. Cikgu tunggu. Ais. Okay, siapa tulis Ais ni? Jinya. Okay, tengok betul-betul Jinya boleh jawab lagi. Apakah bahan-bahan yang ada dalam batu campur ABC? Betul, Ais. Lagi. Okay, apa lagi? Ini jawapan seorang dah ada dah. Ada lagi jawapan lain? Kincau, very good. Betul. Okay, what else? Susu, very good. Oi, jinja semua ni. Alright, what else? Apa lagi? Tengoklah situ. Bagi mereka jawab, cikgu. Tak saya Apa jawab. dia? Cikgu. Bagi mereka jawab. Okay. Cik Cynthia dapat tak? Habis masa 2 minit saja. Okay. Tak apa, nanti cikgu ada kuis lagi nanti. Cikgu kita buat kuis yang lain lagi dah.
Okey, so apakah bahan-bahan yang ada dalam ais batu campur? Okey, so kalau kita lihat kat sini, betul lah jawapan Jinja. Okey, susu, ais, cincau. Kemudian kita ada kat sini sagu warna kuning. Kita ada jagung, kita ada cendol warna hijau ni. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada kacang. Right? Oi, sedapnya. Okey, so ini adalah campuran secara fizikal yang kita boleh kenal pastilah. Okay. So, kita pergi kepada isi yang seterusnya. Campuran ialah dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okay, so ini dia punya keyword dia lah. Dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okay. Sesetengah minuman seperti koktail dan air batu campur diperbuat daripada campuran pepejal dan cecair. Okay, so kita dah bincang juga tadi apa bahan campuran yang ada dalam ais batu campur tu lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok kaedah pengasingan campuran. Okay, beberapa kaedah pengasingan campuran. Okay, so kita tengok. Campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. Okay. Sebagai contoh, sandwich diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal. Secara fizikal ni maksudnya macam mana? Kita ambil, kemudian kita pisah-pisahkan sajalah. Okay. So itu kaedah campuran dan pengasingan melibatkan bahan-bahan yang mudah kita asingkan lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok teknik pengasingan campuran yang lain. Okay. Kita ada yang pertama penurasan. Okay, penurasan. Kalau dekat rumah apa kaedah penurasan yang biasa kamu guna? Kita nak asingkan santan kelapa daripada dia punya hampas kelapa tu lah. Okay. Kemudian kita ada kaedah penyulingan, teknik pengasingan yang kedua, penyulingan. Okay, so ini biasa dah kita belajar macam mana kita nak mengasingkan cecair ataupun air putih yang biasa menjadi air suling. So apa beza dia air suling dengan air biasa? Okay, so air biasa mungkin dia ada lagi kandungan bahan-bahan terampai ataupun bahan-bahan yang kita tak nampak. Okay, kemudian kita gunakan kondenser Liebig, kita asingkan, kita panaskan dia dan akhirnya kita dapat air suling. Okay, kemudian teknik pengasingan yang ketiga adalah pemisahan menggunakan magnet. Keempat, pengenapan. Kelima, pengapungan. Keenam, kromatografi dan ketujuh iaitu penapisan. So ini antara teknik-teknik pengasingan campuran. Okay. Okay, seterusnya kita tengok dulu kaedah yang pertama, kaedah penurasan. Okay. Sekejap ni. Okay, sekejap.
kaedah, kaedah penurasan. So kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam satu camparan antara pepejal dan cecair. Contoh paling mudah kamu tengok dalam gambar ni je. Air teh. Kita tak pakai yang uncang tu, kita pakai yang biasa serbuk. So bagaimana kita nak asingkan, nak asingkan serbuk teh tu dengan air dia, maka kita gunakan kat sini kertas turas. Kertas turas. Kemudian dapatlah kita asingkan serbuk teh dengan air teh tersebut. So itu kaedah penurasan. Sama juga dalam makmal. Kita ada juga gunakan kaedah penurasan. Banyak kaedah penurasan kita gunakan dalam makmal. Contohnya nak mengasingkan ataupun nak menghasilkan pepejal natrium klorida. Natrium klorida tu apa? Garam lah. Yang seterusnya. Kita tengok kaedah. Kita tengok kaedah seterusnya. Iaitu kaedah penyulingan. So kaedah penyulingan ialah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut. Ini yang cikgu sebut tadi. Dalam air biasa tu, air paip yang tidak bertapis tu, dia ada bahan-bahan campuran yang kita sebut bahan terampai. So kita nak dapatkan air suling, maka kita kena jalankan kaedah penyulingan dahulu. So ini adalah susunan radas bagi kaedah penyulingan. So kita ada kondenser Liebig. Kondenser Liebig ni tujuan dia apa? Untuk menyejukkan wap yang masuk pada ruang yang tengah ni. So kalau cikgu boleh terangkan sedikit bagaimanakah proses penyulingan tu berlaku. Kita panaskan air dan alkohol. Ini adalah nak menghasilkan alkohol tulen. Kaedah dia sama sahaja nak menghasilkan air sulen. Campuran air tersebut kita panaskan. Kemudian apa yang berlaku? Wap air tersebut, wap daripada pemanasan campuran ini akan naik ke atas, kemudian dia akan masuk ke dalam ruang yang tengah ini. So dalam ruang tengah ni adalah wap tu lah. So kalau kamu tengok kat sini ada air masuk dan air keluar. So air masuk dan air keluar ini adalah untuk mempercepatkan proses kondensasi. So apa dia proses kondensasi? Proses di mana uap itu bertukar menjadi cecair. Maka nanti yang keluar dalam bikar ini adalah alkohol yang tulen lah. Right, boleh faham setakat tu? Boleh faham setakat tu ke? Cikgu teruskan je. Tak ada respon krik-krik. Next. So ini adalah proses penyulingan juga, iaitu proses penyulingan minyak wangi. Alright, next. Yang ketiga adalah proses pengasingan, iaitu menggunakan magnet. Proses pemisahan menggunakan magnet. So bagaimana kaedah ini dibuat? Magnet digunakan untuk mengasingkan dua pepejal yang bersifat bahan magnet. Contohnya magnet ni dapat menarik logam. Maka magnet digunakan untuk memisahkan logam-logam tersebut daripada campuran dia. Mungkin campuran tu ada logam dan bukan logam. Maka kita gunakan magnet untuk tarik hanya logam daripada campuran logam dan bukan logam tersebut. Seterusnya kaedah pengenapan. Kaedah pengenapan. So apa dia kaedah pengenapan? So kita tengok dulu situasi dia.
apabila dua lapisan terbentuk iaitu lapisan air di bahagian atas dan lapisan pasir terenap. Okey, terenap ni termendap ataupun berada di bahagian bawah, kita sebut dia terenap. Okey. So kenapa berlaku terbentuknya dua lapisan ini disebabkan oleh perbezaan ketumpatan antara dua bahan inilah. Okey, pasir lebih tumpat, okey, ataupun ketumpatannya lebih tinggi, maka pasir itu berada di bawah manakala air berada di atas. Okey. Oleh itu kaedah penganapan boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar. Okay, so kita campurkan, kemudian kita kacau dia buat sementara waktu, kemudian kita biarkan bahan ataupun campuran yang berketumpatan lebih tinggi untuk terenap ataupun terkumpul di bahagian dasar. Okay. Okay, so itu adalah kaedah pengenapan. Okay, kemudian kita tengok kaedah pengapungan. Okay. Kaedah pengapungan boleh digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di permukaan air. Okay. Contohnya, contohnya kita nak asingkan minyak. Okay, minyak dengan air. Okay, minyak mempunyai ketumpatan yang lebih rendah, maka dia berada di atas ataupun dia terapung lah. Okay. Jadi kita dapat pisahkan ataupun corong pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan air ini. Okay. Okay, so itu adalah kaedah pengapungan. Subhanallah, susah sebut. Okay, kaedah pengapungan. So kamu kena ingat satu persatu kaedah ni. Pengenapan ni sebab apa? Sebab ada bahan yang lebih tumpat dan kurang tumpat. Dia macam lebih kurang sama. Okey, macam lebih kurang sama pengenapan dengan pengapungan. Okey, cuma pengapungan ni kita fokus kepada bahan yang kurang tumpat, manakala kaedah pengenapan tadi kita fokus kepada bahan yang lebih tumpat. Okey, so itu ada perbezaan antara pengapungan dengan pengenapan. Okay, so ini adalah kaedah pengapungan tadilah. Hilang dah dia. Okay. Okey, kemudian kaedah yang terakhir iaitu kaedah kromatografi. Okey, kaedah kromatografi. Apa dia kaedah kromatografi? Dia merupakan kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan, memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Salah satu kaedahnya adalah melalui kaedah ni lah. Okay. Dia digunakan untuk memeriksakan pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Okay. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam sesuatu bahan makanan. Okay, so itu adalah kaedah kromatografi. Okay. So dia lebih kurang macam kita nak pastikan sama ada sesuatu bahan itu tulen ataupun palsu lah. Okay, untuk kaedah kromatografi. Okay. Kemudian untuk topik ataupun subtopik yang seterusnya. Okay, subtopik yang seterusnya iaitu sebatian. Okay, tak banyak dah. Cikgu nak habiskan je untuk hari ini. Okay, untuk sebatian. Okay, kita tengok pula apa dia sebatian. Okay, sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okay, yang bercampur secara kimia. Bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Okay, terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan seharian seperti garam, gula, kapur tulis, marmar, politena iaitu sejenis plastik dan juga air tulis. So ini adalah contoh-contoh sebatian.
Okay, so apa beza dia dengan unsur? Kalau tadi dia bercampur secara fizikal. Yang ini dia bercampur secara kimia. Bila sebut kimia ni maksudnya apa? Ada tindak balas tertentu. Okay. Okay, contoh-contoh sebatian dalam kehidupan seharian. Okay. Kita tengok jubin. Permainan blok diperbuat daripada politena iaitu gabungan karbon dan hidrogen. Okay. Permainan budak kecil yang kita cantum-cantum buat blok, buat rumah tu. Okay. So permainan tu. So bahan kandungan yang digunakan untuk hasilkan blok plastik tu adalah karbon dan hidrogen. Okay. Kemudian contoh seterusnya adalah jubin yang diperbuat daripada marmar iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Okay, gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Okay. Kemudian contoh sebatian yang sangat dekat dengan kita adalah air lah. Okay. So air itu terbentuk ataupun terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen yang bercampur secara kimia. Okay. So ini adalah contoh-contoh dia. Okay, magnesium dan oksigen membentuk magnesium oksida. Okay, aluminium bertindak balas ataupun bercampur. Perkataan tambah ni kita sebut dia bertindak balas ataupun boleh sebut bercampur lah. Okay. Aluminium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan aluminium oksida. Kemudian zinc bertindak balas dengan oksigen membentuk zinc oksida. Kemudian besi dan oksigen membentuk besi oksida. Kuprum bertindak balas dengan oksigen menghasilkan kuprum oksida. Okay. So ini adalah, ini semua kita sebut dia sebagai logam oksida. So nampak perkataan yang sama kat sini, oksida. Okay. Oksida ini terjadi apabila semua logam ini bertindak balas dengan oksigen. Okay. Okey, ini pula adalah unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Okey, dan membebaskan hidrogen. Okey, kalau sebelum ni tadi apa? Logam tersebut bertindak balas dengan oksigen. Okey, udara. Dia membentuk logam oksida. Okey. Slide yang seterusnya kita cerita tentang logam tadi bertindak balas dengan gas hidrogen. Okey. Bertindak balas dengan air. Cikgu silap. Bertindak balas dengan air untuk membebaskan gas hidrogen. Okey. So yang ini kita sebut dia sebagai logam alkali. Okey. So macam mana nak kenal logam alkali? Ada perkataan hidroksida kat sini. Okey, hidroksida. Okay, so kita tengok yang pertama, lithium bertindak balas dengan air menghasilkan lithium hidroksida plus hidrogen. Okay, lithium hidroksida plus hidrogen. Okay, kemudian natrium bertindak balas dengan air menghasilkan natrium hidroksida tambah gas hidrogen, dan kalium bertindak balas dengan air menghasilkan kalium hidroksida plus hidrogen. Okay. So kena ingat tu Yang pertama tadi, logam bertindak balas dengan oksigen menghasilkan logam oksida. Okay, nama belakang dia mesti ada oksida lah. Magnesium jadi magnesium oksida. Okay. Zinc bertindak balas dengan oksigen jadi zinc oksida. Okay. Kemudian yang ini logam bertindak balas dengan air, dia membentuk logam alkali. Okay. Ada nama belakang dia adalah hidroksida. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Ini adalah kaedah pengasingan sebatian. Okay. Untuk kaedah pengasingan campuran tadi kita ada 7 kaedah semuanya. Kaedah pengenapan, kaedah pengapungan, kaedah menggunakan magnet. Okay, so itu adalah kaedah mengasingkan campuran. Untuk mengasingkan sebatian, okay, so kita jalankan proses kimia, okay, proses kimia yang namanya proses elektrolisis. Okay, proses elektrolisis.
elektrolisis. So ingat nama ni iaitu proses elektrolisis. So apa dia proses elektrolisis? Okey, proses penguraian. Okey, so dia guna kat sini istilah dia penguraian. Penguraian tu apa? Pengasingan lah. Okey, dia nak pisahkan. Dia nak asingkan. Dia nak uraikan. Okey. So elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, so kalau kita tengok gambar rajah sebelah ni, dia ada kat sini bekalan kuasa daripada sel kering. Kemudian sel kering ini disambungkan kepada elektrod. So ini namanya elektrod. Satu anod, satu katod. Okay, so kalau kita tengok anod ini bersambung dengan terminal positif bateri. Okay. Yang panjang ni adalah terminal positif. Okay, ini adalah terminal positif. Hai, buruk benar lukisan. Sekejap lukis cantik sikit. Okay, yang panjang ni adalah terminal positif. Oh, buruk juga. Cuba sekali lagi, cikgu cuba sekali lagi. Okay, ini terminal positif. Okay, yang ini adalah terminal negatif. So ingatlah, kalau terminal negatif disambungkan kepada katod. Okay, katod tu apa? Elektrod. Elektrod ataupun batang yang disambungkan ke terminal negatif sel kering. Okey, anod ini elektrod yang disambungkan ke terminal positif sel kering. Okey, so kalau kamu tengok kat sini H2O2 so dia asingkan hidrogen dengan oksigen. Okey, dia asingkan hidrogen dengan oksigen. Okey, so ini adalah apa sebenarnya? Ini adalah air lah. So bagaimana dia nak asingkan? Tadi cikgu dah sebut dah. Air adalah gabungan antara hidrogen H2O. Biasa tengok tak? Ini adalah simbol untuk H2O. Okay, macam mana dia bergabung bentuk dia. Okay, ada O1 besar. Ni O. Kemudian ada 2 H kat sini. Okay. So macam mana kita nak pisahkan oksigen dengan hidrogen ni. Okay, so kita pisahkan dia melalui proses ni lah. Nama prosesnya adalah proses elektrolisis. Apa maksud proses elektrolisis? Penguraian unsur-unsur. Okay, penguraian unsur-unsur. Unsur tu apa pula? Kita dah belajar dalam topik sebelum ni. Unsur tu adalah unit yang paling asas dia lah hidrogen, oksigen. Itu adalah unsur. Okay. Okey, seterusnya. Okay, so ini adalah elektrolisis air. Cikgu dah terangkan tadi. Air terdiri daripada hidrogen dan oksigen yang bergabung secara kimia. Okey, oleh itu untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen, okey, kita boleh jalankan dia dengan proses elektrolisis air. Okey. So kita tengok ini proses apa? Bahan ni susunan radas yang lengkap untuk proses elektrolisis air. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, oksigen lebih sikit daripada hidrogen. Okay, sebab apa? Nisbah hidrogen tu H2. Hidrogen 2, oksigen 1. Okay, sebab tu kamu nampak kat sini, dia bukan lukis saja-saja ni. Dia nak memberi maklumat tentang nisbah atau berapa banyak oksigen ada, berapa banyak hidrogen ada. Okay, so hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Okay, sebab tu kalau kamu tengok kat sini, oksigen ni kandungannya adalah separuh daripada hidrogen. Okay. So itu adalah elektrolisis air. Okay, now kita nak tengok perubahan fizik dan perubahan kimia. Okay, apa dia perubahan fizik dan perubahan kimia? Okay, so ini adalah sebiji apple, yang sebelah ni masih elok, yang sebelah lagi sudah teroksida. Itu istilah dia. Kenapa dia nampak warna coklat tu? Sebab dia dah bertindak balas dengan unsur-unsur sekeliling. Okay. So ini kita kata dia sebagai perubahan kimia lah. Okay, dia sudah bertindak balas. Okay,
perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, perubahan fizik dia tidak menghasilkan bahan baru. Okey. Manakala perubahan kimia dia menghasilkan ataupun membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan asalnya. Okey, so kalau kamu tengok gambar ni tadi, okey, apple ni bila dia dah menjadi warna coklat perang kat sebelah ni, dia tak boleh jadi lagi macam apple yang baru. Okey, apple yang asal. Okey. So cikgu bagi contoh perubahan fizikal. Okey. Perubahan fizikal. Kalau kamu cairkan satu lilin, okey, so lilin tu akan berubah bentuk. Okey, kemudian dia mencairlah. Okey, yang warna putih tu. Okey, bila dia dah cair, boleh tak kamu keraskan dia balik? Okey, so, kamu boleh keraskan dia balik menjadi lilin semula lah. Okey, yang terbakar dia punya sumbu yang tengah tu. Okey, yang tempat kita bakar api tu. Okey, so itu salah satu contoh yang jelas antara perubahan kimia dan perubahan fizik. Okey, contoh lain perubahan kimia. Kalau kamu bakar sehelai kertas, okey, kamu bakar sehelai kertas, so dia dah jadi abu. So abu tu kita tak boleh nak tukarkan lagi semula menjadi sehelai kertas. Okey, so itu contoh yang kedua berkaitan dengan perubahan kimia. Okey, contoh lain kita tengok dalam rajah ini. Okey, untuk perubahan fizik, peleburan ais. Okey, kemudian pembekuan air, kemudian kondensasi, okey, kemudian pendidihan air. Okey, pendidihan air. Okey, kemudian contoh lain untuk perubahan kimia, pengaratan besi, okey, fotosintesis, pereputan daun dan juga respirasi sel. Okey. Okey, perbezaan antara campuran dan sebatian. Tadi kita cerita tentang campuran dan sebatian. Okey, yang pertama campuran tidak membentuk bahan baru. Okey. So macam mana nak baca jadual ni? Perbezaan yang pertama adalah pembentukan bahan baru. Untuk campuran tiada bahan baru terbentuk, tapi untuk sebatian ada bahan baru. Okay, kemudian untuk perbezaan yang kedua, ikatan kimia yang terbentuk. Okey, sebatian kimia ada ikatan kimia yang baharu yang terbentuk. Untuk campuran tiada. Okey, kemudian sebatian kimia kaedah pengasingannya melalui kaedah kimia. Apa contoh dia? Elektrolisis. Okey, untuk campuran kaedah pengasingannya adalah kaedah fizikal. Paling mudah kamu ingat tadi menggunakan magnet. Okey, untuk mengasingkan logam dan bukan logam. Okey, kemudian perbezaan yang keempat, sifat bahan baru berbanding dengan bahan asal. Okey, sebatian ada perbezaan antara bahan baru dan bahan asal. So kamu tengok tadi apple yang telah berubah warnanya. Okey, so kat situ ada perbezaan yang jelas lah. Tetapi untuk campuran tiada perbezaan antara sifat bahan baru dan bahan yang asal. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya ke? Ada mana-mana slide yang kamu rasa, okey, ada satu lagi ni. Okey, ini peta buih berganda, perbandingan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, ya, cikgu ada dengar suara. Ada nak cakap apa-apa ke? Okey, ini adalah tak ada lagi jelas untuk kamu tengok perbezaan antara perubahan kimia dan perubahan fizik. Okey, menggunakan peta buih berganda. Yang warna merah ni adalah dia punya persamaan lah. Okey, manakala yang kuning ni adalah perbezaan. Membentuk bahan baru, tidak membentuk bahan baru. Sifat bahan dan hasil sama untuk perubahan fizik. Untuk perubahan kimia, sifat bahan dan hasil berbeza. Okay, kemudian untuk perubahan fizik, komposisi kimia bahan dan hasil sama. Untuk perubahan kimia, komposisi kimia bahan dan hasil berbeza. Kemudian untuk perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit, manakala perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak. Okay, so itu sahaja sesi pengajaran dan pembelajaran cikgu. Okay, ada soalan nak tanya berkaitan dengan apa yang dah cikgu ajar, yang mana kamu tak faham?
Kamu dah belajar yang ni kan? 1E dah belajar dah cikgu rasa. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya ke? Jingya Davidson. Okay, Cynthia. Jingya. Tak ada soalan kamu dapat guna ke kuis yang cikgu tadi siapa Jingya je dapat. Davidson dapat cuba, ada cuba tak? Kuis yang cikgu bagi tadi? Kamu dapat masuk ke? Oh, senyap je Davidson. Okey, kalau tak ada soalan, okey, cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu cakap tadi. Okey, tak apa, next time cuba Davidson next class kita cuba. Mudah saja tu. Tak perlu download pun. Okey, kamu tak perlu download. Kamu type saja dekat kamu punya Google classpoint.app. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Sekejap Nanti kamu boleh cuba. Cikgu tunjuk sekali lagi. Okay. Okay, so ni kamu type kat sini tadi kan? Sekejap kamu type apa? Class point titik app. Okay, kemudian kamu type. Okay, so dia akan keluar. Ni sebab cikgu dah masuk tadi. Okay, sepatutnya dia akan pergi kat sini dulu. Okay, kemudian ada cikgu bagi kelas code tadi ataupun kamu boleh tengok dekat sebelah kanan atas PowerPoint cikgu. Kamu masukkan kelas code ni, kemudian kamu nak masukkan nama kat sini. Masukkan nama Davidson. Okay, kemudian kamu join lah. Klik join. Okay, so kemudian kamu akan dapat masuk aktiviti. Okay, so itu salah satu kaedah lah kuis yang cikgu rasa menarik untuk kamu cuba dalam sesi pengajaran cikgu lah. Okay, kita cuba benda yang baru lah. Baik. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, cikgu ucapkan terima kasih untuk kehadiran kelas untuk hari ini. Okey, next time esok pagi hari Rabu, pagi pukul 7 hingga 8:30 pagi. Okey, so cikgu harap dapat get ready before 7. Okey, cikgu akan buat kelas di Google Meet juga. Okey, untuk kawan-kawan yang tak hadir, cikgu akan sediakan rakaman video. Okay, cikgu akan sediakan rakaman video. Nanti boleh tengok rakaman video tu lah. Okay. Alright, itu saja untuk petang ni. Terima kasih semua. Makasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih. Sama.